ditahan, dipukul, diseksa, disuruh merangkak, dipaksa cium bendera Israel. Hai, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Korang tahu tak, dunia ni pelik tu tak? Kadang-kadang bila orang jahat buat bising, orang baik diam saja. Tapi sekali-sekali akan muncul satu manusia yang buat dunia ni terkejut. Sebab budak ni, dia tak tunggu jadi kaya, dia tak tunggu tua, dia tak tunggu kuasa. Dia cuma cakap benda yang betul dan seluruh dunia tiba-tiba rasa bersalah. Yah, dialah Greta Thunberg. Budak dari Sweden ni mula terkenal sebab benda paling simple, ponteng sekolah. Tapi bukan ponteng sebab malas, bukan ponteng sebab main game. Tapi dia ponteng sebab dia sedar. Dia sedar bahawa bumi ni tengah nazak dan orang dewasa cuma pandai cakap tapi tak berani buat apa-apa. Greta Thunberg. Greta ni lahir tahun 2003. Anak kepada penyanyi, opera dan juga pelakon. Hidup dia biasa je. Sampai satu hari, cikgu dia ajar pasal perubahan iklim. Masa tu umur dia dalam lingkungan 8 tahun. Tapi lain daripada budak lain, dia tak boleh let go je pasal iklim cuaca ni. Dia terus fikir. Kalau planet ni dalam bahaya, kenapa semua orang buat tak tahu? Dari situlah bermulanya perjalanan panjang yang ubah hidup dia. Masa umur dia 15 tahun, tahun 2018, dia mula duduk depan Parlimen Sweden dengan satu papan tanda yang bertulis mogok sekolah untuk iklim. Dia tulis pakai tangan sendiri. And then hari pertama dia duduk seorang. Hari pertama tu dia kena marah, kena caci, kena maki. Budak sekolah, ponteng sekolah. Hari kedua, datang 2 orang. Kemudian makin ramai. Sebulan kemudian, seluruh dunia tahu nama dia. Dari situlah lahirnya gerakan Fridays for Future. Dan berjuta pelajar seluruh dunia turun ke jalan setiap hari Jumaat. Bayangkan. Semua tu bermula daripada seorang budak yang cuma nak kerajaan peduli tentang bumi. Tapi korang tahu tak benda yang buatkan Greta ni lain daripada yang lain? Dia tak main simbolik kosong. Dia bukan jenis orang yang cakap save the earth sambil naik jet peribadi. Dia ni hidup dengan apa yang dia cakap. Tahun 2019, masa tu dia dijemput oleh Amerika untuk pergi ke Amerika. Dia tolak untuk naik kapal terbang. Dia berlayar merentas lautan selama 2 minggu atas kapal tenaga solar. Sebab dia nak kurangkan karbon. 2 minggu, duk. 2 minggu makan makanan kering, tidur dalam kabin sempit. Tapi bila sampai New York, ribuan orang sambut dia. Dia cuma cakap apa? Aku tak patut disambut. Aku cuma buat apa yang patut kita semua buat. Dia bukan nak jadi selebriti. Dia nak manusia ni berhenti berpura-pura. Dan waktu dia berdiri depan pemimpin dunia dalam persidangan PBB tu, tak tahulah korang pernah nampak atau tidak klip dia bersuara tu. Suara dia menggigil marah. Mata dia tajam. Apa dia cakap? This is all wrong. I should not be up here. How dare you? See? How dare you? Kalimat tu jadi legenda. Tapi kalau korang dengar betul-betul, itu bukan amarah budak. Itu jeritan kecewa. Sebab generasi tua tinggalkan dunia yang semakin rosak ni untuk generasi muda. Tapi itu dulu. Sekarang Greta bukan sekadar gadis yang ponteng sekolah sebab iklim. Sekarang dia aktivis global. Dan yang paling terbaru, dia melangkah lebih jauh daripada sekadar alam sekitar. Dia pergi terus ke garis depan kemanusiaan. Beberapa bulan lepas, kita sertai misi Freedom Flotilla. Dan baru-baru ni, Sumut Flotilla. Konvoi kapal bantuan yang cuba hantar bekalan kemanusiaan ke Gaza. Bayangkan, daripada berucap depan parlimen, kini dia naik kapal kecil menuju ke zon perang. Bukan untuk publicity, tapi sebab dia percaya, kalau bumi ni milik semua, maka manusia pun patut selamat semuanya. Wow. Flotilla ni misi gila tu tak? Misi gila. Diorang tahu risiko dia besar. Israel dah lama sekat laluan laut ke Gaza. Tapi misi ni tetap berjalan. Bawa ubat, makanan dan juga harapan. Greta naik salah satu kapal tu. Dan masa tu, ramai orang terkejut. Apa budak Sweden ni buat tengah-tengah konflik Timur Tengah? Tapi bagi Greta, benda tu jelas. Kalau kau betul-betul peduli kehidupan kau, kau tak boleh pilih siapa yang layak hidup. Sama ada bumi panas atau manusia dibunuh. Semuanya hasil kejahatan yang sama. Kejahatan manusia yang tamak dan tak peduli.
Tapi misi ni tak sempat sampai ke Gaza. Kapal mereka disekat, ditahan oleh tentera laut Israel. Dan sekarang, Alhamdulillah, Greta Thunberg telah pun dibebaskan ya. Setelah ditahan untuk beberapa hari. Oh, by the way, ada laporan kata Greta ni ditahan dalam keadaan yang tak manusiawi. Yang tak ada peri kemanusiaan. Sel sempit, air tak cukup, makanan pun kurang. Ada laporan yang kata tempat tahanan tu penuh serangga. Ada yang kena ruam sebab keadaan tak bersih. Kerajaan Sweden dah campur tangan. Minta Israel beri layanan kemanusiaan. Beri rawatan dan akses kepada peguam. Tapi Israel kan, korang tahu je lah. Putar cerita. Beberapa sumber mengatakan yang Greta ni mengalami dehidrasi, ruam kulit. Malah ada laporan kata yang dia ni dipaksa memegang bendera Israel waktu dibawa keluar dari kapal. Kau bayangkan, gadis yang pernah berdiri depan dunia untuk lindungi bumi, kini ditahan sebab nak selamatkan manusia. Tapi bila kau fikir balik memang logik. Greta ni dah sampai tahap di mana perjuangan dia bukan lagi selamatkan pokok, tapi selamatkan manusia. Dari melawan pencemaran, dia sekarang lawan penindasan. Dari ucapan di podium, kini dia duduk dalam sel besi. Tapi benda yang paling aku respect, dia tahu tentang risiko ni. Dia tahu bila dia naik kapal tu, dia mungkin takkan balik cepat. Tapi dia tetap pergi. Dia tetap pergi. Sebab bagi dia, keadilan bukan benda yang kau pilih bila kau senang. Betul? Ia benda yang kau perjuangkan walaupun kau tahu akan diseksa. And then, Greta pernah cakap, aku tak nak harapan kosong. Aku nak kamu panik. Aku nak kamu bertindak seolah-olah rumah ni sedang terbakar. Dulu kita ingat dia cakap pasal bumi. Tapi sekarang, metafora tu dah jadi nyata. Gaza terbakar betul-betul. Dan Greta, dia betul-betul pergi padamkan api tu. Bayangkan keberanian tu. Gadis umur 22 tahun lawan kerajaan sendiri. Lawan sistem global. Dan sekarang lawan tentera yang menahan bantuan kemanusiaan. Semua sebab dia percaya satu perkara. Bila kau nampak ketidakadilan dan kau diam, engkau sebenarnya sebahagian daripada penindas. Sekarang dunia tengok. Sama macam dulu waktu dia duduk depan parlimen sorang-sorang. Kali ini dia duduk dalam penjara. Dan suara dia senyap. Tapi jangan salah faham. Senyap dia bukan kalah. Senyap dia tengah goncang dunia semula. By the way, berita yang dia ditahan tu dah mula buka mata ramai. #free Greta. Trending. Aktivis, artis, ahli politik semua mula bersuara. Tapi Greta tak perlukan simpati. Dia perlukan manusia bertindak. Dan jujur, aku rasa inilah babak paling penting dalam perjalanan hidup dia. Dulu dia lawan demi alam. Sekarang dia lawan demi manusia. Dan dua-dua tu sebenarnya benda yang sama. Sebab kalau kau musnahkan bumi, manusia akan musnah. Dan kalau kau bunuh manusia, apa maknanya bumi yang hijau? Bila aku tengok balik perjalanan dia, dari budak umur 15 tahun yang ponteng sekolah, sampailah ke kapal bantuan ke Gaza, aku terfikir satu benda. Mungkin dunia ni memang selalu berubah sebab orang yang tak takut buat benda pelik. Greta ponteng sekolah, orang gelak. Greta marah depan PBB, orang kecam. Greta naik kapal tenaga solar, orang ejek. Sekarang Greta ditahan sebab bantu orang dan dunia sekali lagi terdiam. Oh, by the way, dia dah terlepas lah. So, dunia terdiam. Tapi sejarah dah tunjuk. Orang yang berani cakap waktu semua orang diam, itulah yang akan dikenang. Jadi soalan sebenar sekarang bukan pasal Greta. Soalan dia, kalau dia berani lawan sistem besar demi manusia, kita ni berani buat apa? Kita yang duduk depan skrin dalam bilik selesa, dengan wifi laju, berani tak sekurang-kurangnya ambil sikit peduli? Greta dah buat dah bahagian dia. Dari papan tanda ke kapal laut. Dari mogok ke sel tahanan. Korang tak perlu besar untuk buat perubahan. Korang cuma perlu jujur dan berani. Sekarang dia dah bebas. Aku yakin suara dia akan lebih kuat daripada sebelum ni. Sebab suara yang pernah lahir dari ruang kelas kini bergema dalam penjara. Dan dunia akan ingat semula apa yang dia pernah cakap dulu. Bila kau tahu kebenaran, kau tak boleh pura-pura tak tahu. Jadi kalau korang tanya aku, Greta Thunberg bukanlah aktivis alam sekitar semata-mata. Dia adalah simbol. Simbol tentang keberanian, tentang kejujuran dan tentang manusia yang tak tunduk walaupun seluruh dunia suruh diam. Dan sekarang, suara dia
suara dia tengah menggema lebih kuat daripada mana-mana ucapan di pentas dunia. Right, so itu saja kisah Greta Thunberg, aktivis daripada Sweden yang join ataupun mastermind untuk Global Sumut Flotilla. Right, so sampai sini saja cerita aku. Sampai sini saja video aku kali ini. And tak lupa untuk korang support, like, share, komen and bagi pendapat kalau ada yang perlu aku perbetulkan. Tak lupa juga untuk korang yang belum lagi subscribe, mohon jasa baik korang untuk subscribe channel ini supaya aku lebih semangat untuk terus berkarya dalam YouTube ini. Right, sampai jumpa. And then kalau korang nak lagi, just tekan bell notification. InsyaAllah akan ada lagi cerita-cerita yang terbaru daripada aku. Right, Assalamualaikum, saya Agus Hadi. Ciao.